Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Kamara binti Muhammad Nordin dan pada hari ini saya akan membentangkan kajian literatur saya berkenaan dengan konsep penciptaan manusia dalam agama Majusi. Kenapa manusia dicipta? Menurut mitos agama Majusi, penciptaan manusia dipercayai telah dicipta dengan tujuan mulia, iaitu untuk membantu dalam penolakan roh jahat. Konsep ini adalah asas untuk memahami peranan manusia dalam agama Majusi dan kepentingan mereka dalam perjuangan kosmik antara kebaikan dan kejahatan. Perjuangan kosmik ini merujuk kepada pertempuran dewa-dewa iaitu dewa tertinggi Ahura Mazda yang mewakili kebenaran dan kebaikan dengan roh jahat yang dikenali sebagai Angra Mainyu atau Ahriman. Dalam perjuangan kosmik ini, manusia dilihat sebagai peserta aktif. Mereka telah diamanahkan dengan tanggungjawab untuk memilih antara yang baik dan jahat dan secara aktif menyumbang kepada kejayaan kebenaran. Manusia dilihat mempunyai kuasa kehendak bebas dan keupayaan untuk menyelaraskan diri mereka dengan kuasa-kuasa yang baik atau tunduk kepada godaan kejahatan. Tuntasnya, agama Majusi memberi penekanan yang signifikan terhadap tingkah laku, etika dan tanggungjawab individu. Agama mengajar bahawa setiap individu bertanggungjawab terhadap pilihan dan tindakan mereka. Adalah dipercayai bahawa manusia akan dihakimi kerana perbuatan mereka selepas kematian dengan jiwa ruwen dipertanggungjawabkan atas tindakan mereka semasa hidup. Bagaimana manusia dicipta? Dalam agama Majusi, kepercayaan mengenai penciptaan manusia melibatkan bukan sahaja badan fizikal tetapi juga pelbagai unsur rohani yang menyumbang kepada sifat dan nasib individu. Unsur-unsur rohani ini secara longgar berada di bawah kategori jiwa dan dipercayai membentuk intipati dan identiti seseorang. Unsur pertama ialah kuasa menghidupkan ahu yang merupakan daya hidup penting yang menghidupkan kehidupan ke dalam badan fizikal. Unsur kedua pula ialah nafas hidup, Viana, iaitu mewakili nafas penting yang mengekalkan kewujudan manusia. Ia adalah daya kehidupan, daya memberi kehidupan yang membolehkan pernafasan dan peredaran tenaga dalam badan. Unsur ketiga ialah minda atau roh, manah. Minda atau semangat adalah aspek intelektual dan kognitif seseorang individu. Ia merangkumi kesedaran, penaklukan, persepsi dan kesedaran. Ia adalah melalui minda bahawa manusia dapat memproses maklumat, membuat keputusan dan terlibat dalam refleksi. Unsur keempat ialah jiwa, ruwen atau oven. Jiwa dianggap intipati abadi individu. Ia adalah elemen teras yang bertahan di luar kewujudan fizikal. Dalam agama Majusi, jiwa, ruwen yang dipertanggungjawabkan atas tindakan seseorang semasa hidup dan tertakluk kepada penghakiman dan ganjaran atau hukuman di akhirat. Unsur kelima ialah roh pelindung, Fravarti, yang dipercayai oleh penganut agama Majusi bahawa setiap individu mempunyai semangat perlindungan yang dikenali sebagai Fravarti. Fravarti bertindak sebagai semangat penjaga, memberikan perlindungan, bimbingan dan sokongan sepanjang hidup seseorang. Akhir sekali ialah spiritual double, Daina. Daina mewakili ganda rohani atau rakan sejawat individu. Ia merangkumi perbuatan dan tindakan kumulatif seseorang sepanjang hayat mereka. Pada masa penghakiman, Ruven menemui Daina yang menunjukkan sama ada sebagai pembantu rumah yang cantik atau hak hodoh melambangkan penjelmaan perbuatan orang itu. Daina mewakili timbang perbuatan ini semasa hari penghakiman. Bila kewujudan manusia. Dalam agama Majusi, kisah penciptaan berkisah pada konteks yang lebih luas tentang penciptaan dunia dan alam semesta, serta asal-usul kebaikan dan kejahatan. Fokus utama adalah peranan Ahura Mazda, dewa tertinggi dan tuan yang bijak dalam naratif kosmik ini. Walaupun penciptaan manusia tidak terperinci secara khusus dalam teks Majusi, tumbuhannya adalah pada proses pertumbuhan rohani dan evolusi yang berterusan. Manusia dipercayai mempunyai potensi untuk pembangunan rohani dan tujuan mereka adalah untuk menyumbang secara aktif kepada kekalahan kuasa jahat dan merealisasikan dunia yang lebih baik. Oleh yang demikian, dalam agama Majusi, penciptaan manusia tidak terlihat sebagai peristiwa tunggal tetapi merupakan perjalanan yang berterusan. Melalui perjalanan pertumbuhan rohani ini dan penyertaan aktif dalam pertempuran antara kebaikan dan kejahatan yang manusia memenuhi tujuan mulia mereka. Walaupun agama Majusi tidak menyediakan garis masa khusus
Untuk penciptaan manusia, ia meletakkan kepentingan yang besar terhadap peranan mereka dalam perjuangan kosmik. Manusia dilihat sebagai pencipta bersama, diamanahkan dengan tanggungjawab secara aktif, memerangi kejahatan dan membantu membawa dunia yang dicirikan oleh kebenaran serta keharmonian. Sekian, terima kasih.